من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, alhamdulillah pada hari ini, malam Selasa, hari Isnin, malam yang ke-18 daripada bulan Rabiul Tsani ataupun bulan Rabiul Akhir, yang datangnya bulan Rabiul Akhir ini selepas daripada bulan Rabiul Awal. Iaitu dalam bulan Rabiul Awal itu adalah salah satu daripada peristiwa yang ada di dalamnya hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita diberi syihat, kita diberi kekuatan, kita diberi kelapangan masa oleh Allah untuk hadir datang main masjid sembahyang berjamaah. Ada orang yang Allah tarik nikmat syihat, tiba-tiba dia jadi sakit. Ada orang yang Allah Ta'ala hilangkan masa lapang daripada dia, sibuk majang, sibuk sedia, tak ada dia nak jenguk ke rumah Allah, tak ada dia nak naik sembahyang. Lama tak nampak pergi mana, tak ada. Lalu tunggu minggu ni berubah berapa pula, kerja macam-macam, nampaklah ni pula ada projek baru pula. Tak ada semua lah. Tunggu jumpa pula minggu depan, ke mana? Tak dimulai kalut lagi, tak boleh main juga. Jumpa pula bulan depan, bawa orang pakai tak boleh main, boleh lah masjid. Ada orang yang Allah bagi dekat dia ni masa yang sibuk dengan benda-benda yang urusan diri dia, urusan dunia dia. Ada orang yang Allah bagi dia ni sibuk dengan urusan ini, berfikir sedia, Quran ni sedia baca, fikir sedia, sampai di rumah bukan tak ada pun dia tak tahu. Sampai nak dia jadi ke mana pun dia tak tahu. Isteri dia tudung tak pakai pun dia tak beritahu, pun tak boleh juga. Ulun semua ni sembahyang tak tinggal jemaah setiap masa di masjid, Quran pun baca sedia, fikir tasbih boleh tangan sedia hidup dengan masjid, Masya Allah, tabarakallah, hebat tu. Tapi dia abaikan tugas dan menjawab di rumah pun tak boleh juga, salah. Sebab tu dunia ni kita kena ambil, sebab dunia ni lah boleh sampai ke akhirat. Dunia ni kena ambil sebab dengan dunia ni lah sampai ke akhirat. Semua orang setuju tak setuju, suka tak suka, seronok dan tak seronok, dia percaya kalau dia tak percaya, maka dia kena pergi, dia akan sampai ke akhirat. Kalau dia tak mau pergi sekalipun, mati dia nanti, dia akan sampai akhirat. Walaupun ada orang yang tak percaya kepada adanya akhirat, dia tak percaya adanya kewujudan surga, neraka, adanya Allah Ta'ala, dia
Melayu Islam. Tengok muka aku Melayu, caranya Islam. Ya, Melayu dia balik dari Islam lah. Cuma tak ni ada juga Melayu yang tak tentu lagi Islam ke tidak. Muka Melayu tapi rupanya tak Islam. Dia tulis dalam Facebook dia tu, lebih baik masuk disco daripada masuk masjid. Sebab masuk masjid ni banyak orang yang bertopik, berlakon lera. Orang ni pakai baju Melayu, pakai kukah ni, bukan semua baik, jahat ada. Dia kata lebih baik pergi disco, masuk disco daripada masuk masjid. Harap-harap masa dia tulis tu, harap-harap dia mimpi pun. Harap-harap dia mimpi kau tak sedap, harap itulah. Yang tulis ni orang Melayu, cakap bahasa sama macam kita, kulit sama warna macam kita, hidup sama macam kita di Malaysia. Duduk dia cakap itu, gambar yang letak dalam Facebook itu, dia sedang duduk di sebelah perempuan yang Allah Maha isteri dia ke, pasangan maka dia ke sebagainya. Dia terlupa tadi lah, setiap lepas dia terlupa dia tadi lagi dia tu kampus lagi. Baik, muslimin-muslimat rahmati Allah sekalian, ini dunia yang berlaku hari ini. Dunia yang manusia bebas untuk berfikir, manusia bebas untuk buat apa saja. Dan memang Allah bagi kebebasan, kita nak buat apa pun boleh, tak ada masalah. Buatlah apa saja. Nak ambil dunia, ambil, tak ada masalah. Nak ambil akhirat, ambil, tak ada masalah. Tetapi kesemua yang ini perlu kepada satu panduan. Tentu saja kita beli barang. Contohnya kita beli masjid ni ada sistem PA sistem audio dengan mikrofon, speaker yang terdengar jelas. Tukar dia tahu yang ini. Orang yang boleh sedap juga. Wire dia ada dalam pejabat, ada dia punya ibu dia. Semua ni ada berkaitan dalam satu roh almari. Hak atas lagu ni, hak tengah lagu ni, hak bawah lagu ni, hak ejah lagu ni, ada password lagu. Semua benda ni nanti kalau kita pergi di kedai orang main pasar, orang yang main pasar tu nanti dia akan tinggal satu buku panduan penggunaan. Dalam buku dia cerita macam mana cara nak on, nak off, nak rendah suara bagaimana, nak slow ke mana, semua dia apa. Dan dia akan sebut nanti di belakang tu apa yang tak boleh dibuat dengan barang ni. Nombor satu, tak boleh buat apa, jangan tuang ayam atas dia. Nombor dua, jangan letak tempat yang kena panas terik matahari. Boleh panas, boleh bakar, boleh short. Nombor 3 sekian, nombor 4 sekian, 5, 6, 7, 8, 9. Ada benda yang dilarang buat. Kalau buat, rosak. Kalau rosak, kena hantar repair. Hantar pada siapa? Hantar kepada tukang yang expert, yang pakar dalam waktu. Berapa kadaran? 10,000, 15,000, 20,000. Satu set semua. Barang yang kita beli tentang sekalian harga 10,000. Ada buku panduan penggunaan dia. Takkanlah manusia yang harga lebih mahal daripada itu tak ada panduan penggunaan, cara nak hidup, cara nak tidur, cara nak jalan, cara nak makan, cara minum, cara kahwin, cara beranak, cara nanti, takkan tak ada tu.
kena repair. Manusia rosak kena baiki. Rosak barang tadi repair, hantar kepada tukang repair yang pakar. Manusia rosak nak hantar repair di mana? Manusia ni kalau rosak kena hantar balik pada tukang buat dia. Kereta rosak hantar pergi service center. Kalau kereta tu kereta perotot, hantar pergi perotot, jangan hantar pergi Honda. Kalau kereta tu Toyota, hantar Toyota, jangan hantar pergi dekat apa nama Volkswagen ataupun Hyundai ataupun Pro 2. Pergi masuk kat Pro 2, pergi dekat Dr. J, dia cek dah mobil saya tu, saya nak speed lebar, cek dah mobil kereta apa, dia perlu tekan. Tak ada sistem cik, macam mana apa yang tak ada? Duk klaim apa, cik dia kereta apa, saya pakai Honda. Minta maaf cik, kami Pro 2 kan. Takkan Pro 2 boleh buat kereta juga, saya pakai Honda, itu kereta yang boleh tak hati kan, marah pula dia. Kita minta maaf cik, betul lah kami buat kereta, tapi kami Pro 2 ada boleh. Honda kena pergi kat Honda ni. Kalau kita lawan tengkap dia, orang kata kita apa? Apa orang kata kita? Betul ke wayang putih? Ada ni wayang putih ni. Baik, kalaulah kereta ni nak hantar servis, ada pusat servis dia, servis center, ikut jenis jenama kereta. Takkanlah orang ni tak ada tempat servis dia. Balik semula kepada tukang pengeluar kereta tu, Honda. Maka orang ni yang buat keluar, yang cipta, yang buat orang ni Allah. Maka orang ni nak servis, dia kena jadi kepada Allah. Hak rosak hati, hak buruk perangai, hak macam Facebook tu tadi tu, hak yang tak ada masa nak main masjid, hak yang sibuk dengan urusan dia, terlupa tentang dia tu hamba Allah, maka dia kena hantar servis balik semula kepada Allah. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ هُدًى وَرَحْمَةٌ. Quran ini Allah turun ubat, penawar. Apa saja tuan-tuan buat, Al-Quran datang. Cara nak buat roti canai pun dalam Al-Quran. Cara nak buat roti canai sedap, lembut. Beli pagi, tengah hari lembut lagi. Beli hak pagi, petang lagi hangat, lembut lagi. Tak lihat cara di mana, ada Al-Quran. Oh dia kata tu, betul kan ni? Jom kita buka Quran ni. Surah mana tu? Roti canai sedap. Disebut dalam tu, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang pandai, yang pakar, yang expert, kalau kamu tak tahu seterusnya. Dia tak cerita lah cara bacuk tepung berapa kilo, ayam berapa liter. Cara undi guna tak sebutlah, cuma sebut kalau kamu nak tahu seterusnya, tanya hak pakar. Kita nak tukar apa dan ayat ni. Maknanya dalam Quran ini dia bagi jalan penyelesaian. Masalah apa lagi aku? Nak apa lagi? Apa dia masalah lagi? Kami dia orang sebut masalah jenayah, ada penyelesaian apa? Keluar statistik jenayah meningkat, jenayah menurun, jenayah sekian. Ada penyelesaian apa? Ekonomi, barang harga mahal, nak kawal ekonomi, orang makin pendapatan sama, belanja banyak. Dulu pendapatan tahun ni, belanja tahun ni ada simpanan, tak apa. Lah pendapatan tahun ni, pendapatan besar ni, belanja tahun ni, simpanan jelek, ada tu. Berhutang pula, pinjam. Nak selesai ke mana? Ada Al-Quran. Betul ke Al-Quran ni boleh ni?
yang dalam Quran ni sungguh dah buat dah terbukti dah. Bila? Zaman Rasulullah SAW. Siapa Rasulullah ni? Dia Rasulullah ni lah orang yang Allah lantik menjadi tok guru, menguraikan isi kandungan Quran, mempraktikkan isi kandungan Quran, tunjuk depan orang, sebut bagi orang dengar, dan orang rasa tenang dalam hati bila mana Al-Quran itu diamal, dilaksanakan sepenuhnya. Rasulullah SAW ni, Rasulullah ni bukan menang pilihan raya. Rasulullah ni bukan dipilih oleh sultan. Rasulullah ni bukan disokong atau dilantik oleh mana-mana orang. Rasulullah ni dilantik oleh Allah. Kalau orang yang dipilih oleh orang jadi ketua, kita puasa segan, kita puasa hebat dia ni, Rasulullah hebat lagi. Pilih Rasulullah ni Allah Ta'ala, tentulah pilihan Allah tu tepat, tak ada kurang lah. Maka kalau Allah lantik Rasul sebagai pemimpin, sebagai ketua, dia pilih sendiri. Kalau kita masih bertikai, masih persoal orang yang Allah pilih, seolah-olah kita persoalkan Allah Ta'ala. Apa ni kenaklah sahabat internet, sahabat cetak akhbar edisi internet. Seorang manusia yang dia kata manusia ni, orang ni, dia kata kita ni manusia ni sebenarnya tak payah ikut Rasulullah SAW. Nak ikut boleh, tak ikut pun tak apa. Apalah dia kata tu. Yang betul-betul kena ikut ni Al-Quran satu kan. Pasal apa? Pasal Rasulullah SAW ni pun orang rupa kita dah dia orang, kita pun orang. Sama. Sepatutnya hak nak jadi Rasul ni malaikat berutusan. Lah. Hak nak jadi Rasul ni patutnya malaikat narulah dia atas badan kita. Malaikat buat pada cahaya, kita buat pada tanah, kuman sepadan. Cahaya hebat lagi. Ini dia tak kali saya sebut. Dia persoal Rasulullah ni tak boleh taat apa. Nak taat pun boleh, tak taat pun tak apa. Sebenarnya kena taat ke semua. Suka ke tak mau kan kena taat. Pasal Rasulullah ni utusan Allah. Rasul Allah, utusan Allah. Rasul tu utusan, mana wakil Allah Ta'ala. Supaya kita pimpinan lah. Biasa pimpinan ni kita lagi wakil. Tak. Walaupun haknya yang nak meminang itu untuk pasangan anak kita. Ada anak kita laki-laki lah pimpinan perempuan, kita cari wakil, juru cakap. Jaranglah pop sendiri cakap, jarang. Ada jarang. Kadang-kadang kita memberitahu ke wakil sekian tarikh muri jalangan sekian antara sekian boleh waktu lah macam baiklah waktu lah habis pun aja tarani ya. Kalau dia dah tahu tu kita dijawab haklah perempuan tak dia dijawab dari mana dia nak tak bawa dah nanti okey juru cakap. Maka bila majlis tunang hak cakap banyak ni, itulah wakil. Dan kita nak nanti wakil juru cakap bagi pihak kita ni, tentulah wakil tu kita cari orang hak yang kita percaya.
orang hak kita segar, orang hak kita hormat. Nanti kita tak pun cari abang kita, terus dekat tadi lah. Anak kita pun yang ni kalau belum yang jadi dekat baru, abang segar. Maknanya Allah lantik Nabi ni, Rasul utusan dan tentulah Allah pilih tu tak terbaik lah, memang. Kena pakai. Baik. Dulu ada Rasul sahabat beliau ada masalah sikit, tapi wahai Rasulullah, aku ada masalah sekian lagu nak selesai ini. Ada sahabat masalah, ya Rasulullah, aku ni macam mana? Aku gini Nabi jawab. Semua hak Nabi jawab, semua hak Nabi cakap, semua hak Nabi buat, semua bentuk memek muka, perasaan, bangun berjalan, duduk diri Nabi itu dipanggil hadis ataupun sunnah. Maka tadi Al-Quran satu panduan, nombor dua sunnah hadis. Kullu aqwal, setiap kata-kata, wa kullu af'al, setiap perbuatan, wa kullu sifat, setiap sifat Nabi. Sahabat tanya, Nabi senyum. Senyum tu jawapan. Nabi tengok salah seorang ni buat ini, hak Nabi tak senyum. Nabi ni buka marah tu salah satu dari sifat, itu sunnah. Dulu ada Nabi SAW dan Nabi kata, apa itu adalah Nabi seorang yang mengaku dia Rasul untuk orang lain. Dia kata surah Yasin harus baca setiap malam Jumaat seminggu sekali itu. Surah Yasin itu turun dekat dia. Lain turun kat Muhammad, satu yang turun kat dia. Dia dia. Nama dia Rasul Kahar, nama Abu Kahar. Ada aku 4-5 tahun sudah masuk edisi siasat TV7. Lah apa ada lagi gambar dalam video. Tak ada Nabi Rasul ni. Nabi Muhammad SAW. Baik, Nabi tak ada nak rujuk siapa. Nabi tak ada nak rujuk siapa. Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya. Hak mewarisi aku ni, mewarisi para Nabi ni adalah orang-orang yang alim, ulama. Tutup guru. Pasal apa ke guru ni? Kenapa tak orang lain? Pasal apa ulama dia boleh, orang lain tak boleh? Pasal orang ulama ni dia alim. Alimnya pada orang yang ada ilmu, yang praktik itu. Ilmu lagu mana? Ilmu yang ada dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dalam hadis. Quran ni bahasa Arab, tak semua orang faham. Kita buka apa faham sikit-sikit. Itu pun puas tanya anak kita ada mengaji di Mesir, di sekolah agama. Jangan ayah nak pergi umrah, nak pergi umrah nak tahu saya tak pala satu kan bawa atau orang Melayu kita. Nak pergi kita lah, dia jumpa baru. Jangan cakap. Kawan pesan, anak suruh pesan luar ni, hak perempuan pesan dulu ni. Kalau pula pesan cincin pula tentu. Kalau pesan, macam-macam. Sebenarnya itu 5-6 orang. Itu hak pesan barang. Kira doa, buku 50 orang. Kira doa. Macam-macam, boleh. Kawan tu dengan tak ada siapa orang, kira macam-macam. Benar dia. Kenapa pula? Sewa kereta. Tak nak pergi banyak tempat dia kata dalam sana lah. Pergi sewa kereta lah. Kita nak pergi tempat ziarah. Tak nak pergi ziarah tangan ni. Tak nak pergi banyak lagi. Dah sewa kereta ni. Bawa kereta minyak pergi. Demam nak buat pergi minyak. Nak buat minyak pergi orang tak pergi. Macam mana nak cakap? Dah kali dia pun tanya. Dia panggil tu Arab tu. Syekh! Duduk kat kaki minyak dia. Sadaqallahul azim. Rupanya dia kata, cerdik dia lah. Setiap kali baca Quran, habis baca Quran tu, sadaqallah. Maka nak tak habisnya minyak ni, sadaqallah. Arab tu
Pi belah balik tu kampung Pak saya. Pi belah balik orang putih ni dia kayu besar. Kayu gerak. Kayu kita naik motor kereta dia boleh kayu dia semua kayu. Dia suka pakai dia kayu membek di kanan belakang dalam TV ni kan kayu nak pergi cari tempat nama dia Data Bayu yang itu. Dia pun tanya orang nampak seorang dia dah tahu dia lagu mana. Masa tu tak tahu dia kira GPS sekarang orang benda semua ni. Bagi ikut saya buat sampai dah dekat dah dalam 2 kilometer lagi. Nak simpang nak masuk Data Bayu kampung asal Jawa balik tu. Kita mengambil adalah seorang pada lalu kayu besar, kayu gerek, getah sekarang di belakang. Bawa oleh motor. Excuse me, sudah tanya apa? Which way to Data Bayu? Can you tell me? Nak pergi ke mana Data Bayu? Belum cerita ke saya. Tak boleh, kata. Tak boleh. Dia balik motor tak bawa sekarang. Lu kayu gerek nak orang putih, tak tahu. Dia tanya-tanya semua, tak boleh. Mak saya kamu kata balik, 2 days? Ui, jauh lagi, batal balik lah. Ui, 2 hari lagi lah. Apa yang kata nak cakapnya, nak ceritanya bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu tidak semua dapat difahami. Yang faham Nabi Muhammad. Yang faham bahasa Arab ni orang nak ngaji. Ayat Al-Quran itu turun ayat ada sebab, ada ataupun tak ada sebab. Yang turun ada sebab dipanggil sababun nuzul ataupun asbabun nuzul. Dah turun tu pula apa peristiwa berlaku, ayat lalu ke mana, hukum fiqh lalu ke mana. Ni hak wajibkah, sunnahkah, makruh. Yang ni ulama tengok dia bahas, ni dipanggil ilmu bahasa Arab, nahwu saraf. Ahli alif lam, ahli baris tak, ahli baris bawah, ahli untuk guna seorang, ahli untuk kataan ramai, jamak dia bagi. Hak ulama fiqh dah tengok, hak ni wajibkah, sunnahkah, haramkah, haruskah, makruhkah. Ini ilmu, kalau hak tadi dipanggil ulumut tafsir, ilmu tafsir. Hak yang tak sah ni hukum fiqh ni dia panggil qawaid fiqhiyah, kaedah fiqh. Bila masa yang kita kata sembahyang itu wajib, bila masa kita kata sembahyang itu sunat. Lagu mana hak dikatakan wudu tu dengan ayat? Macam mana pula ketika dia menjadi wudu tu diganti dengan tayamum? Ini semua kaedah fiqh. Macam mana kalau tengah sembahyang asyad seorang-seorang di rumah. Sembahyang 3 rakaat tapi kita duduk kata 4. Sembahyang baru 3. Sujud rakaat 3 tu sujud yang kedua, mangkit sujud tu tulis dari akhir. Padahal baru 3 rakaat, kita tak tahu. Kita duduk yakin kata 4. Kita pun habis sembahyang bagi salat mangkit tak apa. Sembahyang sah tak? Nak tahu bagaimana yang sudah ada? Dia ada tadi kaedah fiqh tadi. Siapa buat kaedah tu? Ulama. Tadi jawapan lagu nak. Bayang Syam 4 rakaat. Dia sembahyang rakaat ketiga. Sujud pertama, duduk antara sujud balik kali kedua, mangkit terus ayat akhir. Sepatutnya dia kena mangkit terus diri lah buat rakaat keempat. Dia terus ayat akhir. At-tahiyyatu mubarakatuh salawat sampai fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siap baca doa, selesai siapa buka mangkit kita mau baca. Sah gerak ayat. Siapa boleh jawab suruh dia ada mula depan. Dia rumah sahabat tak? Di
tak pasal dia betul tak? Kalau orang sampai, apa masalah? Orang buat 3, tapi dia tak tahu lah kata 3. Cuma kalau ada CCTV, dia buka CCTV tengok, oh dia bawa 3 dia tak betul. Baru dia tahu kata 3, tapi dia tu yakin tak nampak. Di sini kaedah mereka sebut al-yaqin la yuzalu ataupun al-yaqin la yazalu bisyakki. Keyakinan tidak dapat diatasi dengan keraguan. Maknanya kalau yakin apa jadi? Kalau yakin tak nampak walaupun 3 sah. Sebab apa? Yakin. Kecuali lah ada benda-benda lain hamai lepas tu yang menghilangkan keyakinan dia, ada keraguan sikit, tak sah. Contohnya apa? Dia sembahyang tepi isteri dia tak sembahyang, tak boleh sembahyang, cuti. Isteri dia perasan suami dia sembahyang 3, betul tulis tahiyat akhir. Habis bagi salam tu, isteri dia pun kata, abang buat 3 ni, tak cukup 4. Ya, terus makin tambah 1 rakaat, tak payah sembahyang dan belawai. Dengan syaratnya ada ulama sebut tak cakap lebih dari 3 perkataan ataupun tak lebih pada masa yang terlalu panjang. Betul tak? Semua kan tak perlu faham hati, maka putih jangan minum kopi lagi kemang, kita nak makin tambah tu lagi. Tak boleh lah, nak kena belawai balik. Kopi minum, makan nasi kanak kuali ikan mana halal, nak tambah 1, tak jadi ya. Tanya apa betul tak? Pada masa itu ada keraguan, tak payah berlawan tak? Terus makin tambah 1 rakaat. Ataupun lepas dia habis sembahyang tu, dia teriak, 3 ni tadi bukan 4. Yakin 4 ni tak jadi dah, dia yakin 3 dah. Habis nak sembahyang ni, kalau jaraknya terlalu lama. Ataupun kita sembahyang, waktu tak masuk lagi, sembahyang dah. Pemanya sembahyang bohong, duduk tengah hutan, nak sembahyang bohong. Duduk kita ni, tak pernah sabar, tak tahu waktu masuk ke tak. TV ada, handset canggih ada, jam ada. Duduk tengah hutan, jam ada. Sembahyang bohong kalau mereka, 2 rakaat ni, yakin masuk ni, sembahyang sah, walaupun tak masuk lagi. Sebab kaedah mereka kata keyakinan mengatasi keraguan. Kalau yakin, jadi. Baik, boleh faham kan tu? Jadi malam ni bukan nak cakap kat mereka. Nah, abangnya, siapa yang buat kaedah tadi? Ulama. Kalau tak pakai kaedah tadi, tak pakai ulama, agak-agak lagu mana hidup kita? Lagu mana makan pakai kita? Lagu mana dan hidup dengan isteri kita? Mulai 12 tahun sudah, saya balik rumah sampai pukul 12 malam. Tentu ada orang lalu depan pintu pagar, tak tutup lagi. Dia lalu, dia kumpul dengan anak dia, orang lelaki. Itu pun bukan tutup, rupanya dia ni orang taman juga. Cuma orang pergi jalan waktu tak kenal, tak tahu kata dia tu jiran, orang taman juga. Taman besar, taman luar. Dia turun-turun dia tersekat, dia tanya soalan sikit, saya ada muskilah. Ya, kita pun duduk tengok atas bawah, dia ni orang betul kan, tak betul. Kalau dia cakap ni lah, kita ni takut tuan, main orang pelik-pelik tu. Dan makhluk sebagai sana pula, kalau orang dia tutup-tutup tingkat tidur bawah, dia kena layak kan. Kami sama dia tutup tingkat tidur, layak ada angin ke, pintu tak apa ke, apa ke. Dia kena layak, jalan pun tak tahu. Kena layak pancit semua, no. Haru kira ni semua, orang buat jahat ni tak terduga, orang buat jahat tadi. Dia pun tanya saya ni tak ada. Boleh, tak pun sambil tengok dia dah pistol kat pisau apa, bawa nak ni kerokil pun. Takkan orang jahat nak bawa logik dah. Logik kita. Dia kata, Ustaz, saya ni pagi tadi berkeliling dengan isteri saya. Lepas tu dia pernah marah kat saya, apa dia tak tutup keluar. Saya telefon tak jawab, mesej tak balas,
Ni mesti saya rasa buka saya tunjuk pukul 10 pagi. Maka dia tanya pula soalan dia Ustaz, jatuh dah talak. Pasal masalah tak mesti itu saya tengah marah ni. Awak pergi telefon tak angkat apa semua ni apa isteri apa. Marah ni. Ini dia salah. Saya tak mesti. Jatuh dah Ustaz. Hukum fiqh tersebut, jika ada perkataan ataupun lafaz sama ada lisan ataupun SMS ataupun tulis ataupun apa yang dapat difahami, lafaz itu jelas menunjukkan berpisah ataupun bercerai, maka jatuh talak satu. Sama ada melawak, main-main, jatuh satu talak. Kecuali masa tu dia mimpi, dia tidur, ini tak jawab. Ataupun masa dia tekan mesej tu tiba-tiba jadi sawat gila, ini tak jawab. Ataupun mesej tu tak hantar anak dia umur 4 tahun, budak-budak, ini tak jawab. Katalah dapat isteri datang mesej, "Ui, betul ke ni? Dia telefon balik semua apa? Dah anak tak mesej tak ni?" Tak apa. Anak pun pandai tak mesej pisau ni, boleh. Jadi 3 keadaan tu hadis semua dia pasal. Saya pun kata ni, betul ke tak ni? Masa nak cakap takut salah bagi fatwa, kita bukan mufti, telefon lah orang tua. Statik tak boleh. Pukul 12 tengah malam dia baru nak betul lampu nak tengok. Tengok call ikut music, jawab. Dia kata jatuh. Jadi betul lah, dia sebut yang saya ada betul. Saya buat apa? Nak cerita kata jatuh. Dia dengar dengan kata jatuh, satu talak. Muka dia benda itu. Menyesal saya tak mesti. Nak kata apa, kami saya 66 kali pun tak ada. Sehingga dulu tengok tulisan itu, tengok anak melukung, dalam TV buku anak. Anak umur alam 9 bulan begitu, baru baby lagi. Berkusul dengan mak lagi. Mak pun pergi tinggal. Dia tanya, ni anak nombor apa? Ni anak nombor 8. Oi, kemat kata ni. Umur muda lagi, saya ingat dalam 35 minggu tu. Abang muda di mana? Saya ikut dah. Hari tu dah kawan berhenti, ni tak tahu lah nak muda kat mana. Maknanya dia orang susah, duit tak ada, pandai ikutkan isteri pun tak ada. Betul dia berlapang, Ustaz, saya nampak hak sunatnya hati ni. Hak kali kedua lah, lepas itu jatuh lah satu. Rupanya biasa pisah lah sekali, rujuk balik, ni dia pisah pula ni, 2 kali lah. Kalau lepas sekali lagi yang ketiga, tadi jaga-jaga. Dia pun tak terima kasih Ustaz, terlapang saya. Tak apa saya balik, saya guna Ustaz tutupi. Kita pun tengok dia pergi sosial untuk orang lagi jahil. Ini masyarakat dalam kehidupan kita sehari. Tetapi sebenarnya pergi Kolombo, berhenti singgah pada gelar, tapak ke simpang Tulai ke Ulu Penang kan, semayang di surau. Tengok, semayang di surau kalau 10 orang, 10 kucu. Tak ada tiap makhluk kamu tu ni. Kelek kata dia ni saya tu, dia ni saya dah dia pergi cari dinding hak apa tu supaya dia orang main buat dah jadi imam. Dia tak reti nak jadi imam ke mana. Dan ada kawan dia sana masjid dia jadi makmum dia imam, tak bisa. Dia kata nak jadi imam semayang di surau tu ni si orang dia tak kawan apa. Dia takut nak jadi imam. Mayang apa tu kita tak main ni nak utama tahu. Dia semayang tu dinding belakang tempat lagi. Nak tahu tak? Kita pun takkan ada orang ini kita kawan tak boleh. Nah dalam ni kaedah ni kalau lah betul itu ruang, itu saja ruang yang ada. Kita duduk tentu semayang cari penuh ramai semayang pada tempat kita duduk belakang elok. Tiba-tiba ada orang lain nak jadi nak beriman dengan kita. Nampak ke mana?
menjadi makmum kepada kita, maka kita boleh langkah beberapa langkah ke depan untuk luar duduk di belakang jadi makmum kita. Gitu. Nampak? Ni kan ada fitrah kan? Tengah semayang tu, bila pada cukup itu mati. Kaya bayang kita. Ya, mati kata waktu. Ni mati. Ada orang ni orang kau dekat. Tak lah. Mana yang pasang dengan ujung ke mata gitu lah. Ataupun makmum anak mai jadi makmum kita tu mai tepuk bau kita. Tepuk bau. Asal ada orang nak jadi makmum, kita boleh langkah sikit ke depan. Pun naik tepuk. Awak lebar. Aku tanya betul ni. Maknanya nak tak nak. Tak terkepit ada-ada. Ada orang Muslim itu kat Surau kan. Orang kalau jemaah ada pasal tak. Kita pergi seorang-seorang ada tak ada orang. Ada orang nak buat nak jadi makmum aku boleh. Pada jemaah tak boleh banyak boleh sekat apa tak. Ini dia memang bayar untuk. Dia mungkin dia faham sembahyang berjemaah ni sembahyang bersama-sama. Tak, sembahyang itu yang paling. Jadi kita pakai kat sembahyang. Nampaknya teruknya kefahaman orang, rendahnya pengetahuan orang Islam terhadap amal ibadat yang wajib harian. Ilmu betul, kefahaman betul. Dalam keadaan dunia yang canggih, yang banyak teknologi, boleh mengaji ke YouTube pun boleh. Buka Ustaz Zaidus, tekan Ustaz Zaidus, keluar-keluar tekan pelik, berat nanam kodok. Boleh, tak. Nak ambil tajuk apa, tekan tajuk apa, boleh ngaji. Dalam keadaan dunia banyak canggih, tiba-tiba masih ada orang tak reti. Kesian tuan. Alhamdulillah kita ni Allah bagi sedap. Kita ni Allah gerak hati kita. Tapi kawan-kawan kita lain tu mesti kita selamatkan. Sembahyang Jumaat penuh masjid dalam Jumaat. Kalau 100 orang 100 cara angkat takbir. Ada yang dua angkat takbir 47 kali setengah. Tak boleh-boleh. Usolli. Kita dah sudah puluh kira. 1, 2, 3, 4 puluh kira. Kesian imam makmum juga kacau dia. Usolli. Orang ni dia ni 16 kali, mari 20. Okey sikitlah. Dan kira yang peliknya ia imam rukuk sedang usolli pada Jumaat rakaat Allahu Akbar sekali. Yang tadi itu punya lama usolli start lagi. Ini penyakit waswas. Innamal waswasu minasyaitan. Waswas itu dari syaitan. Saya ingat dulu ngaji di Kelantan masa duduk di pondok Pak Ilah. Ada kawan saya ambil semayang, kalau dia ambil semayang dia pola hak jagung. Kalau dia ambil semayang ni sejam ambil semayang. Kira setengah ayat pola dia tawak. Jenuh was-was. Kena gaya itunya tengah ambil semayang ni. Orang ni semayang walau zalim nak rukuk nak sujud. Kalau tak apa dia tak beri. Walaupun dia main masjid tu belum mampu ni. Jual ambil semayang sampai rakaat pertama baru selesai dia semayang, punya lama. Kebetulan masa dia tengah ambil semayang, untuk guru ni tunai lambat. Untuk guru ni Pak Ilah, Allah Rahab Haji ni Masyad. Dia memang tengok dulu cengkok. Tahu lagi semayang. Hei awak, buat kabar tu? Terkejut, jatuh lah. Besar ni. Lepas dah tu, tak apa sebab dah. Sedap sekali ada semayang. Pasal apa? Saya kalau ambil, tak ada orang tukar. Dia tengok kat sekolah tu. Lain kali tukar, tengok orang ayat yang amat. Semua ayat di pasal habis. Baru pada tukar. Nak cerita yang apa? Hidup kita
tahu hukumnya ke mana? Ilmu nak faham ke mana? Ulama ada tubuh. Tiba-tiba kita pula boleh seorang-seorang kata-kata tak payahlah ulama-ulama badan cukup masjid surau rejak sudahlah. Kalau buat ekonomi kena tanya pakai ekonomi, tak boleh tanya ulama. Kalau ulama tahu apa? Islam ada panduan ekonomi Islam. Cukai, pelaksanaan cukai GST yang dibuat, Good and Service Tax. Lagu mana cukai? Peti atau toko boleh? Ada sistem cukai dalam Islam. Sistem pencukai dalam Islam dipanggil jizyah cukai. Lagu mana cukai Islam ni? Islam kata cukai tak boleh dikenakan ke atas barang-barang keperluan asasi manusia. Apa dia? Keperluan asasi kita ni? Hari-hari kita kalau makan apa? Hari-hari kita makan apa? Nasi. Maknanya berat tu keperluan asasi. Tepung, gula, ni benda-benda keperluan asasi. Hari-hari orang guna. Orang kaya pun makan, orang miskin makan, orang pekan makan, orang kampung makan, budak kecil makan, orang tua makan, semua makan. Ini makanan asasi. Islam kata barang-barang asasi ini tak boleh dikenakan cukai kata dia. Hari ini barang-barang semua kita beli ada cukai. Cukai itulah dia menentukan harga barang murah atau mahal. Ayam bendera desa ni, kos buat ayam bendera ni sebutan, katalah contohnya sebutan ni kos dia 3 kupang. Sungguh tak sebutan 3 kupang ni, sekupang ada. Kos dia katalah 5 kupang, senang kira. Beli di kedai harga RM1. Tuan kedai ambil untung sekupang. Kawan hak kilang ambil untung sekupang, ambil untung sekupang. Selebihnya lagi termasuk cukai. Jadi kalau cukai tak ada, harga ayam ni kau naikkan, kau murah. Soalan tuan sekalian, kalau cukai atas ayam ni tak ada, kosong cukai, tak ada cukai. Harga ayam ni kau naikkan, kau murah. Kau murah, faham? Dah kita barang-barang ni, kita nak barang tu naik, nak barang tu murah. Tentulah nak barang tu murah. Kalau boleh, free Ustaz. Oh. Nak murah. Bila nak murah, maka kena laksana sistem ekonomi Islam. Barulah barang tadi harga dia terkawal, barulah rakyat semua golongan mampu membeli sekurang-kurangnya, dia mampu beli makanan asasi dia. Barulah tak ada orang yang mati kebuluran. Barulah tak ada orang yang masuk bersamamu TV3 dan tukar rancangan ni. Tak ada lah orang miskin. Semua boleh makan, boleh hidup. Di bagi kampung saya, kumpuak saya tu, pernah kita jumpa masa ziarah rumah ke rumah. Dia beli berat gudang di Bali tu, di pekan Bali tu. Pagi beli RM1, petang beli RM1. Berat hancur. Berat hancur dia harus bagi makan ayam kami. Kami berat ayam. Kami pekan makan berat. Kami kampung lah. Dia beli berat tu RM1. Petang beli kalau ada duit RM1 pula. Kalau tidak RM1 hak bagi pula. Anak dapat. Nak apa-apa. Orang Melayu kampung ni anak ramai. Dapat bapak pula orang Melayu halut tepi, dia hadapi. Orang tua nak makan tu. Dia 3 macam tu. Oh, jaga. Dia orang pepat pula. Oh, jaga. Tengok sedikit ha, tengok ha. Jadi anak ramai tu. Nah, betul. Dia putih tu. Kita tanya apa. Orang lagi rezeki putu. Kampung-kampung anak ramai bukan 10, 12 anak. Hidup sembang, lalu pula perintah kepada ni anak ada berapa dia nak ni hak nombor
kunci ya sempit rumah. Orang miskin, potong kita. Kerja apa yang ini? Saya ni pagi-pagi kupas tu keluar pergi ngajak, datang rumah pergi ngajak cikgu, ngajak guru rawat. Potong kita. Ni malam-malam tidur bagaimana ni? Rumah ni sempit ni. Malam-malam kan depan pintu bawah Nabi bawah cikgu, depan pintu bilik yang bawah dapur celah Nabi kita betul. Rumah sempit ada ramai. Sudah boleh tak? GST kan? Maknanya kalau orang tu miskin, macam orang miskin pun kalau harga barang-barang asasi itu harga yang murah yang dia mampu beli dia boleh beli. Hari ini orang miskin tak boleh makan, tak boleh hidup sebab berat pun tak mampu nak beli. Kenapa? Dikenakan cukai ke atas lain. Harga beras makin hari makin naik, bukan makin turun. Sampai proses telah ni hanya diberi lesen permit kepada padi beras nasional Pernas. Pemerintah. Sedangkan Islam sebut kaedah nak memberi kontrak projek kepada orang ni mesti bagi kepada banyak orang, tak boleh bagi pada seorang. Contoh-contoh nak buat kedai makan di kampung Sungai Roslah ni, kedai makan buka dah mana pun boleh. Tak boleh kalau orang-orang kata oh kedai makan dah adalah satu pergi masjid, hak lain tak boleh kedai makan, ya semua boleh, hak ni tak boleh. Kalau mesti boleh memberi orang lain peluang juga menjaga benda yang sama. Likai la yakunu dulatan bainal aghniya. Tak boleh harta kekayaan itu hanya berkisar kepada orang kaya saja. Ini dipanggil sistem monopoli dalam Islam. Sistem monopoli haram. Jalan raya dia yang boleh buat, tak boleh. Mesti banyak orang boleh buat. Bila banyak orang boleh buat, maka harga dia akan jadi sentiasa terkawal. Kalau dia punya harga mahal, barang dia tak laku, orang tak beli, orang jadi barang laku. Kalau dia seorang yang jaga harga mahal, kalau orang terpaksa beli. Dan dia sayang, orang akan naik harga mahal. Ini kaedah nak kawal agama. Siapa sebut, siapa cerita Al-Quran. Ini contoh menunjukkan Al-Quran ini tadi kita sebut di awal, menawar kepada segala macam penyakit. Bukan setakat penyakit badan saja, penyakit masyarakat, penyakit ekonomi, penyakit negara, ada apa yang penyakit. Syok rupanya Islam ni. Hebat Quran ni sebenarnya. Betul kan? Betul. Zaman khilafah, zaman khulafah Rasyidin terbukti negara mereka hebat. Istanbul, Turki, sebelum daripada itu kerajaan Osmania hebat. Kenapa orang Islam sendiri tak yakin, tak percaya dengan apa yang Islam ada? Kenapa kita masih nak ambil sistem undang-undang lain, ekonomi orang lain, peraturan orang lain? Itulah ada Al-Quran. Kalau ada orang di antara kita yang merasakan dia tak boleh terikat dengan Al-Quran, dia merasa dia tak terikat dengan hukum hakam, dia bebas, free untuk buat apa sahaja. Allah Ta'ala cabar orang macam ni, kalau tak yakin dengan aku, tak yakin dengan Islam, tak yakin dengan Nabi aku, boleh. Boleh. Tapi dengan syarat, kamu pergi cari bumi hak selain daripada bumi aku. Carilah Tuhan lain selain daripada aku. Minum air, bukan air yang aku buat. Tanah bijak, jangan bijaklah tanah aku buat. Berat, jangan makan berat, aku begitu. Kalau kamu boleh buat, buat. Kamu boleh cari, buat. Nak cari di mana tuan? Biji padi berat, hak sebesar padi berat itu pun tak mampu kita nak buat. Canggih teknologi hak tahap ini pun tak mampu buat. Apa tak lagi nak buat benda yang besar daripada itu?
bulan luar ni maaf. Dulu kan ada apa pemenihan awan naik ke tempat atas tu. Tabok ayam ke sebagainya. Awan jadi berat turun hujan. Lah, tak jadi lah. Tak turun hujan. InsyaAllah kita tak hujan pun tak kena, hujan pun tak kena. Jadi basuh mereka elok keluar pada tempat mereka bertanya polis semua oh hujan dia kalau basuh hujan, kalau hujan basuh nak apa hujan orang dapat gimana kenapa orang tak kira musim. Saya dapat maklumat di Kelantan mari dulu hari Minggu Jumaat hari Sabtu ada satu tempat kawan-kawan kita di sana ada sembahyang solat sunat istisqa minta hujan. Tapi habis baca doa nanti saya tak nak balik hujan tu ikan hebat bumi yang penuh keberkatan. Allah Ta'ala dia tengok siapa yang minta dia. Fa'idha sa'alaka anni Fa'idha salaka ibadi anni fa'ini qarib sabar. Kalaulah mana-mana hamba aku ni yang berdoa, yang bertanya kepada aku, yang minta kepada aku ni, fa'ini qarib aku dekat dengan dia. Cuma minta dia dapat. Itu ada yang membuat macam Rasulullah. Maknanya daripada pertemuan kita malam ini, beberapa kesimpulan yang kita boleh buat. Nombor satu kesimpulan dia, tak dapat kita hidup atas dunia ke mana pun buat akan sampai akhirat. Maukah, tak maukah, nak pikah, tak pikah, akhirat tetap akan sampai. Bila sampai akhirat pada masa itu, Maliki Yaumiddin, Fatihah yang kita baca ayatnya, Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala ini pemilik penghulu hari akhirat, Yaumiddin, hari pembalasan. Masa tu gaji besar mana, pangkat tara mana, perintah tempat lagu mana, hampera lagu mana sekalipun, depan Allah Ta'ala hang takkan boleh buat macam mana hang buat dalam dunia itu. Hina sehingga telanjang okey. Tak ada dah baju mahal ni. Hang tetapkan diri kepada masyarakat. Allah Ta'ala akan tanya satu. Setuju ke tak setuju? Sampai tahap Allah Ta'ala ni mengambil binatang hak guna binatang lain tanpa sebab. Binatang itu nanti Allah Ta'ala bangkitkan semula. Allah akan adili binatang itu. Kalau jengking guna lembu, mati lembu, Allah akan bangkitkan lembu semula. Lembu sampai bunuh kamu, kalau jengking, mana kalau jengking ketika kamu bunuh, ya apa sebab? Tak ada sebab. Baiklah lagi lembu bunuh balik kalau jengking. Kisah bunuh balik. Lembu bunuh pada jengking, mati, lembu pun mati balik. Panggil Allah Ta'ala. Semua Allah adili satu-satu, tak tertinggal walaupun sikit. Kamu banyak duit, Allah Ta'ala kamu tak boleh bagi rasuah. Atas dunia boleh bagi rasuah hakim, boleh bagi rasuah kakuan, boleh bagi duit dia kaya. Akhirat esok tak boleh kamu bagi duit Allah Ta'ala. Tak laku duit kamu untuk kamu. Tak ada nilai. Poin yang kedua, pengajaran kita dah hidup pada dunia nak biasa. Lagu nak pi ada panduan, ada signboard, ada petunjuk. Apa signboard yang Al-Quran Sunnah. Nabi tak ada, maka siapa dia? Ulama. Ulama ni bila dia cakap itu dipanggil ijtihad ataupun fatwa. Maka ramai ulama yang mengeluarkan fatwa dan pandangan-pandangan mengikut kepakaran mereka, ini dipanggil ijma' ulama. Maka Al-Quran Sunnah ijma' ini panduan kita. Pelajaran yang ketiga, manusia tak lari daripada hukum hakam. Baik dia tua, baik dia muda,
baik dia duduk di mana sekalipun, bumi orang Islam kan, bumi tak Islam kan, Mekah kan, di mana pun tak ada lagi dia berhukum makan. Sama ada dia sedang atau tak sedang, hukum ada katanya. Dosa, halal, haram, makruh sebagainya. Nak tahu di mana hukum ni? Panduan dengan ulama. Nak tahu bagaimana kaedah-kaedah ni? Mesti ada ilmu. Maka tak dapat tidak kena mengaji. Pada Nabi sebut man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah kena ada ilmu juga. Wa man arada huma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Nak dunia pun dia nak, akhirat pun nak mengaji. Jangan buat pada dunia sendiri. Yang keempat pelajaran dia adalah segala macam penyakit yang ada atas dunia, atas muka bumi Allah, di bumi Malaysia, di Pulau Pinang, di mana sekalipun, dalam rumah, luar rumah, apa saja, ekonomi, tak ekonomi, keselamatan, jenayah, segala-gala, Al-Quran ada penyelesaian. Islam ada penyelesaian. Sebab Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua. Muslimin-muslimah rahmati Allah sekalian. Itulah perkongsian saya pada malam ini kepada tuan. Bukan benda baru yang saya sebut ini sekadar mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekadar mengingatkan diri sendiri dan diri tuan tentang apa yang telah sedia terkandung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengar kita malam ni duduk bersidar daripada tadi pukul 7.30 tadi sampai kelam 5 kaki upah sedar 6 kali lah. Nak nyandap lagi 20 ni nak kira nak buka rentak ni buka ke sudah. Hak yang kemudian main awal hak mana saja sekalipun, semua ni Allah Ta'ala kira pahala. Tak betul rumah mana tadi Allah kira pahala. Pahala apa? Pahala jihad. Jihad apa? Bukan. Tak. Ni pahala jihad. Dia apa? Jihad menuntut ilmu. Ni pahala. Ni jihad. Maka barang siapa yang mati semasa sedang berjihad ni, tuan-tuan tadi tengok jalan mati. Naik motor, nak masuk rumah, depan rumah ni, kata nak na'udzubillah. Tapi kalau jadi sungguh, mati tak tu. Mati ketika berjihad. Mana-mana orang yang mati ketika berjihad, Allah balas dengan ganjaran orang itu syahid. Yang terakhir, kisah yang saya nak sudahkan pertemuan malam ni di utara adalah Citra, seorang manusia yang tua lelaki, nama dia Pak Lang. Dia ni orang hak dikenali oleh orang ramai. Pasal dia ni tak mana ada mengaji, kuliah, ceramah, tentu dia pergi. Tak cantikkan. Duit tak ada, orang tak terkenal, sahabat pun tak masuk. Tapi dia ni jenis suka petok masjid tempat-tempat ceramah dia pergi. Orang kenal tahu. Satu hari meninggal, mati. Meninggal. Tinggallah malam seorang-seorang. Dia pergi mana pun dia dengan dua lelaki bini, suami isteri. Jadi kita tu buku alim ulama, orang pergi dia. Salah seorang kat pergi dia tu, namanya Syekh Zainal Asri, guru saya. Atau orang bagi Pak Long Zainal Asri, gila. Dia kerap-kerap naik bergerak. Cerita ni pun dia cerita. Bila pergi dalam ayat ni kan Allah dia nanti kita buka, nak tengok muka ke mana, tapi buka. Bila buka kain yang tutup muka Pak Lang itu, dilihat di mata Pak Lang itu, di badannya, di mukanya itu berpeluh keluar. Walhal meninggal semalam, pagi ini sempat peluh ni. Orang itu orang mati tak peluh dah. Tapi ni ayat ni peluh.
Bila tengok kata 10 ni, maka ini tanda mayat ni, mayat yang baik, mati yang baik. Mayat berpeluh, mata, kiwanya mata, mulut ataupun wajah tersenyum. 3 benda ni kalau ada pada mayat, ulama kita tulis kitab, dia kata mayat ni mati dia, mati syahid. Tutup balik muka Pak Lam, belajar malam sudah. Malam nak belajar sikit. Ya, Pak Lam ni masa hidup apa dia buat? Dia buat apa masa hidup, amalan yang ke mana? Anak kata Pak Lam orang ni tak pergi, tak mana pun mengaji, tak pandai duit Allah, tak tanya. Cuma Pak Lam orang ni tak mana tempat ada ceramah, ada mengaji, tentu dia pergi. Awak Pak Lam ni hidup dengan ceramah. Mata tak apa nampak, telinga tak boleh pipi, muka. Cuma lepas setiap kali habis ceramah, kalau ceramah tu di Padang, habis ceramah di Padang tu, Pak Lam ni tadi orang lain balik, dia tak balik lagi. Pak Lam kutip sampah tak ada di Padang. Buang sampah tu, bersih ke semua, barulah Pak Lam main kat pintu, kat malam bertemu ni, barulah start pintu, baru kami dua balik rumah. Itulah dia malam tengok Padang buat. Tak mana ada habis, ada sampah kat tempat ngaji tu, dia kutip buat. Rupa-rupa yang berkasihan dengan hanya amalan dia kutip sampah, buang sampah di tempat ngaji, tempat ceramah tadi, Allah balas dengan ganjaran mati syahid, syurga untuk dia. Nak cari mana tuan? Kita sembahyang bunyi langgar, Quran baca Quran, sedekah, banyak mana betul sangat kita sedekah. Tapi seorang-orang yang ada amalan yang Allah layakkan kita masuk syurga Allah. Sebab semasa sedang kita buat kerja tu, kita sedang berjihad menuntut ilmu macam kita buat hari ini. Maknanya apa? Jumpa tip jejak, kutip buat, pahala jihad syahid Allah bagi kita dapat. Pergi masjid, bila ayat masjid, tak mana pun kotor, ada bekas orang buang masjid, buang, cuci masjid tu, pahala jihad Allah bagi. Tak payah tunggu orang suruh, tak payah tunggu orang latih tak puasa, buang, Allah balas, Allah nilai, mati esok syahid. Inilah yang moga-moga kita harap. Syahid macam inilah kita harap Allah bagi kepada kita ni. Tolonglah ya Allah, matikan kami, matilah keadaan orang di kalangan para syuhada. Wa amisa ala syahadati fi sabil. Matikan kami ya Allah, mati para syuhada yang berjuang kepada jalan agama. Ini doa kita. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan malam ini Allah bagi keberkatan. InsyaAllah Allah pertemukan lagi kita, Allah betulkan niat dan Allah ringankan kita untuk buat amal-amal yang baik seperti yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, tak cukup dengan tuan hanya dengar kuliah malam ni, habis tamat sembahyang isyak, majlis jamuan kalau ada saat ini balik rumah, sampaikan kepada orang lain sekurang-kurangnya 5 orang kita kenal. Mudah-mudahan kalau tak boleh pahala lain pun boleh pahala terus sampai pun tak apa. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada teman bagi saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbati واتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووفق اللهم رابطتها واهد ودها واهدها سبلها وابدأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل امتنانك وجميع
على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.